Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun sembah patik, mohon diampun. Di Garhayu yang di Pertuan Agong, daulat tuanku. Akhirnya ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong nampaknya memang dah tak boleh sabar lagi. Sekarang parti politik di Malaysia, individu-individu di Malaysia dah kemaruk sangat nak jadi kerajaan semula, dah kemaruk sangat nak tumbangkan inilah macam-macam. Sehingga yang menjadi mangsa ada pula manusia-manusia di Malaysia ini yang menjadikan isu agama sebagai polemik yang menyebabkan perbalahan politik. Ini amat teruk. Tak boleh. Memang dalam politik harus dimasukkan unsur agama supaya dalam politik itu orang-orang berpolitik itu takut nak buat dosa. Tapi jangan menunggang agama untuk hanya nak buat perbalahan. Akhirnya Agong bertitah, jangan jadikan isu agama sebagai polemik perbalahan politik. Yang di Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah agar seluruh rakyat Malaysia tidak menjadikan isu agama sebagai polemik dan perbalahan politik. Al-Sultan Abdullah bertitah semua pihak perlu untuk menghormati kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan seperti yang dinyatakan dalam Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan dan kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua agama Islam. Namun demikian, agama-agama lain masih boleh diamalkan dengan aman dan damai. Semangat penuh toleransi rakyat Malaysia dalam kemajmukan yang ada sebenarnya adalah asas kekuatan utama negara. Baginda bertitah lagi justru bagi membina sebuah negara yang gagah perkasa, maju jaya, berwibawa dan bermaruah, kita semua hendaklah membuang agenda retorik perpecahan dan sebaliknya bersatu hati untuk mengemudi negara ke arah pembentukan masa hadapan yang lebih baik. Titah Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda yang telah disiarkan melalui televisyen tempatan malam ini. Al-Sultan Abdullah menzahirkan kesyukuran kehadrat ilahi kerana ini adalah tahun kelima Seri Paduka dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria menyambut hari yang penuh bermakna itu bersama dengan rakyat Malaysia. Al-Sultan Abdullah telah ditabalkan sebagai yang di Pertuan Agong yang ke-16 pada 30 Julai tahun 2019 yang lalu. Seri Paduka turut menzahirkan rasa bersyukur kerana Hari Keputeraan Rasmi Baginda disambut dalam suasana lanskap negara yang stabil dan sentosa. Pada tahun yang lalu, pilihan raya umum ke-15 dan proses pembentukan kerajaan persekutuan telah berlangsung dengan penuh lancar serta dalam suasana aman dan damai. Titah Baginda. Baginda turut juga bertitah ini adalah bukti jelas bahawa amalan demokrasi yang diamalkan sejak 7 dekad yang lalu masih kekal subur di negara ini. Amalan demokrasi ini hendaklah terus menjadi asas kepada kestabilan dan keharmonian negara. Titah Baginda. Seri Paduka bertitah Malaysia mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi negara yang maju dan disegani, memandangkan ia dilimpahi dengan nikmat keamanan, kepelbagaian sumber dan modal insan, berkualiti serta mempunyai semangat juang yang tinggi. Yang di Pertuan Agong turut bertitah kekuatan utama negara ini adalah rakyatnya yang amat mencintai kedamaian, keharmonian dan kesatuan dalam kehidupan seharian serta menerima kemajmukan yang wujud dengan penuh toleran. Baginda bertitah rakyat Malaysia juga
telah sekian lama berjaya mencipta nama di pesada dunia dalam pelbagai bidang, termasuk dalam mencorak landscape geopolitik serantau dan global. Selain itu, Al-Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agung menzahirkan penghargaan atas ucapan tahniah dan ingatan serta doa yang telah dipersembahkan yang menjadi kekuatan baginda untuk terus memayungi rakyat Malaysia dengan adil dan saksama. Mengakhiri titah, Seri Paduka merakamkan ucapan terima kasih kepada kerajaan, anggota pentadbiran, pejabat awam dan pasukan keselamatan yang menyumbang kepada kesejahteraan serta keamanan negara. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sangat mengejutkan tapi boleh dijangka. Politik memang politik yang penuh dengan dinamika. Politik di Malaysia memang terkenal dengan kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Dah jadi lawan, nak jadi kawan. Ketika jadi kawan, nak berlawan-lawan. Sudah biasa yang seorang berlawan di mahkamah sampai bawa kes sampai ke mahkamah. Lepas tu kecam-kecam dengan teruk betul-betul. Tapi akhirnya bergabung juga demi untuk menyelamatkan apa kepentingan kah, tak pastilah. Tapi terbaru kononnya demi bangsa, Tun M dan Muhyiddin kembali bercium. Ini bercium itu di dalam apa, di dalam tanda petik diterbitkan di inforakyat.net. Baru je ni. Kononnya demi rakyat bangsa, Tun M dan Muhyiddin kembali bercium. Kita tahu mereka berdua ini memang seteru politik yang memang ketat lah. Memang ketat. Mahathir antara orang yang bertanggungjawab orang yang bertanggungjawab di dalam membentuk Parti Bersatu. Akhirnya beliau dan anaknya telah dipecat daripada Bersatu. Siap lawan di mahkamah lagi dengan Muhyiddin. Lepas tu seakan-akan tak akan bersatu, tak akan bergabung lagi lah Mahathir dengan Muhyiddin ini. Tapi rupanya sekarang mereka nak bergabung semula. Mereka nak bergabung semula. Dr. Mahathir dan pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin dilaporkan mungkin akan kembali duduk semeja selepas bermusuhan selama lebih 5 tahun, lebih 3 tahun. Lapor agensi berita daripada Malaysia Now. Ini setelah Dr. Mahathir mengakui bahawa beliau bersedia untuk bekerjasama dengan pihak Encik Muhyiddin sekiranya kedua-dua pihak dapat mencapai matlamat yang sama. Malaysia Now menukil Dr. Mahathir sebagai berkata, usaha untuk memperjuangkan nasib orang Melayu perlu dijadikan antara matlamat utama selain menolak individu yang terpalit dengan isu rasuah atau salah laku jenayah. Jadi, macam mana dia mau menerima Muhyiddin ni? Muhyiddin sudah terpalit dengan rasuah dan salah laku jenayah. Jadi macam mana ni Mahathir? Atuk macam mana ni? Masih bolehkah? Tambah beliau, masyarakat Melayu yang berpecah mengikut politik kepartian mengakibatkan parti politik Melayu sukar untuk memperbetulkan sebarang keadaan. Katanya kita hendak adakan kerjasama, tetapi matlamat mesti ditentukan. Kita Melayu berpecah jadi banyak parti, kita hilang kuasa, katanya. Bila hilang kuasa, kita tak boleh betulkan keadaan yang merugikan orang Melayu. Sebab itu kita perlu bersatu, ujarnya dalam wawancara eksklusif bersama Malaysia Now di Putrajaya pada Rabu, yang kemudian disiarkan oleh Astro Awani pada 1 Jun. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, masih lagikah Mahathir diterima oleh Melayu persoalannya? Pada pilihan raya yang lalu, beliau menjadi orang yang paling kalah teruk di dalam sejarah, bekas-bekas orang paling berjaya di Malaysia di dalam
pilihan raya. Sangat-sangat teruk sehingga satu pun tak menang. Lepas itu semua pula wakil, termasuk semua wakil calon-calon pejuang termasuk dirinya sendiri tak sampai pun dapat minimum undi untuk mendapat semula deposit. Jadi tak tahulah kenapa mereka nak bersama dengan Mahathir kalau Mahathir dah tak ada impak pun. Parti Bersatu pimpinan Encik Muhyiddin ditubuhkan pada 2016 selepas beliau dan beberapa pemimpin UMNO dipecat daripada parti itu setelah secara terbuka mengkritik isu One Malaysia Development Berhad. Penubuhan Bersatu dilakukan bersama Mahathir yang dilantik sebagai pengerusi sebelum parti itu menyertai gabungan politik Pakatan Harapan yang akhirnya berjaya menumpaskan Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Dua tahun kemudian, Dr. Mahathir bagaimanapun dipecat daripada Bersatu selepas berlaku perubahan kerajaan menerusi langkah Sheraton yang menyaksikan kerajaan PH tumbang dan digantikan dengan kerajaan Pakatan Nasional pimpinan Encik Muhyiddin. Kita jumpa lagi. Bye-bye.